Ketak molek tu, nampak tu. Nafas tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwanya, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, kata Allah, sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, maka cari dan kutiplah bekal sepanjang kehidupan kamu di atas muka bumi yang sementara ini. Sedia maklum bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini hanyalah beberapa detik jika dibanding dengan kehidupan akhir. Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Bandingan yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat antara dunia dan juga akhirat. Sehari kita bangun di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di atas muka bumi. Tidak mungkin kita akan hidup sampai 1000 tahun. Umat yang terdahulu mungkin kita kata ya, tapi umat akhir zaman sekitar 60 ke 70 sahaja. Nabi yang kita cinta dan sayang wafat di usia 63 tahun. Sahabat karib Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga 63 tahun. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga 63 tahun. Menunjukkan bahawa batasan umur umat akhir zaman ini sekitar 60 ke 70 begitulah. Di samping itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita isikan dalam usia-usia kita ini yang sementara sangat dengan bekalan-bekalan untuk kita bawa balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya di sana kelak Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita syurga. Syurga yang tidak ada talak bandingnya jika dibanding dengan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat dunia dan seisinya tidak mampu untuk membandingkan kenikmatan kita di akhirat, di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan syurga pada kita ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak beribadah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah. Beribadah ni tuan-tuan sekitar usia kita sahaja. Sekitar usia kita 60 ke 70. Lalu ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi syurga yang kekal selama-lamanya. Kalau kita ikutkan ada tak tuan-tuan, nasabah dak Allah Ta'ala bagi ni, dak nasabah. Katakanlah umpamanya kita alhamdulillah disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling kuat 60 tahun lah Tuhan bagi syurga. Lepas tu padamlah. Yang pun yang kamu lakukan sekitar 60 tahun lepas tu tak ada lah, usahalah semula nak dapat syurga pula. Tak, Allah Ta'ala bagi kekal selama-lamanya. Maka di sinilah tuan-tuan peluang dan ruang untuk kita
menunjukkan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mempamerkan dalam usia-usia kita yang sementara ini ketaatan dan kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menuruti amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut wa aminis salihat, amalan-amalan orang-orang yang saleh. Apa makna soleh ini tuan-tuan? Soleh ini amalan yang menepati sunnah yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Quran perintah dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk dalam sepanjang riwayat hidupnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sambung, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali kamu mati melainkan hanya dalam Islam. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala nak kehidupan kita dalam Islam. Islam sebagai tiket jaminan kita syurga. Syurga tuan-tuan, keyakinan kita Islam, kita semua ini syurga, insya-Allah. Jangan sesekali kita meninggalkan Islam, sebab ia menjarakkan kita daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil selain daripada Islam, maka kelak Allah Subhanahu wa taala tak terima amalan dia. Tidak terima segala amal baiknya kalau dia bukan Islam. Walaupun sehebat apapun dia disebut kebaikan-kebaikannya, famous dia, tapi dia tak Islam, maka tak ada kelayakan untuk dia mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut kelak Allah Ta'ala tak terima, tolak mentah-mentah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di antara orang-orang yang rugi, iaitulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Rugi dalam bahasa Quran dan juga akhirat ini tuan-tuan tidak sama rugi yang difahami dalam bahasa kita. Rugi kita ini hari ini berniaga tak untung sangatlah, habis setakat tu esok berniaga pula. Tapi rugi dalam bahasa Al-Quran, bahasa akhirat ini neraka, dicampak humban dalam neraka dan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan syurga kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat buat sekalian alam. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala meneruskan agenda pengajian kuliah maghrib kita pada malam ini, di mana kita baru saja selesai melaksanakan satu kewajipan yang besar, solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama kita memijak rumahnya ini dan mempamerkan ketaatan dan kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bercadang untuk menyambung pengajian sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah bahas. Penemuan yang terakhir saya kira sebelum PKP, cukup lama dah, yang saya namakan tajuk Qamar Bani Hashim siri kedua. Yang pertama sebelum ini Qamar Bani Hashim siri pertama. Qamar maknanya bulan, Bani Hashim anak keturunan Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nak cerita pasal sirah Nabi, Nabi mana? Nabi Muhammad, bukan Nabi-Nabi yang lain. Anak keturunan Bani Hashim ini yang kita sempat ulang sekejap. Sebelum ini saya bahaskan topik yang pertama, bagaimana gambaran dunia dan ummah seisinya sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam kitab-kitab sirah lazimnya yang pertama, iaitulah dunia dalam kegelapan jahiliyah yang tebal. Jahil di sini bukan makna jahil dalam bab dunia, jahil dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal dunia tuan-tuan, mereka hebat, adanya teknologi yang canggih pada setiap kurun dan zaman. Semua kaum ini Allah Taala pastikan akan bagi teknologi, itu kena faham.
Bahawa bukan zaman kita sahaja teknologi hebat, dulu bijak dah. Adanya piramid, adanya bangunan-bangunan yang hebat, adanya import dan ekspor. Ini kita kena faham. Jahil di sini dengan makna jahiliyah fi ma'rifatillah. Mereka jahil dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Mereka tak kenal Allah, tidak mentauhidkan Allah, bahkan berlaku syirik yang banyak, bid'ah yang bertaburan, kufur-kufur yang hampir serata dunia ini. Apa sebab? Sebab tidak ada nabi. Bermula wafatnya Nabi Isa alaihi salam, nak jumpa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab sirah mencapai 570 tahun. Dunia tidak ada nabi 570 tahun, lebih kurang begitu. 5 ke 6 kurun, lama tuan-tuan. Maka sebab inilah manusia sesat, hanyut daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bimbingan, tak ada nabi nak pandu kita ini, pandu ummah ini. Contoh, tak ada cikgu nak bimbing ini supaya menuju pada jalan hidayah, mengeluarkan manusia keseluruhannya daripada belenggu jahiliyah menuju kepada cahaya hidayah yang terang. Tak ada nabi. Di sinilah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi rahmat buat sekalian alam, sekaligus liyunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafil. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan-peringatan kepada generasi nenek moyang mereka yang belum pernah diberi peringatan. Tak ada nabi, mereka hanyut. Maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sempat sentuh bagaimana akhlak atau pentingnya kita belajar sirah ini supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini contoh tauladan yang terbaik. Bukan sahaja Nabi, bahkan mengenai akhlak-akhlak Nabi yang terpuji ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu memiliki akhlak yang terpuji. Mengalir pada generasi-generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut Said Qutb rahimahullah ajinul Quranil farid, satu generasi Al-Quran yang unik. Bagaimana rupa bentuk Quran? Seperti itu rupa bentuk mereka. Mereka terjemahkan apa yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Tengok tuan-tuan. Maka di sinilah saya nak mula perbahasan kita pada malam ini, bahawa terus pergi kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat masuk kelahiran Nabi, pada malam ini kita mula sedikit. Ambil sikit kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya laju sikit. Pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berlakulah peristiwa besar yang disebut dalam Al-Quran, faja'alahum ka'asfin ma'ku. Jadilah Abrahah dan bala tenteranya bersama-sama dengan gajah-gajahnya mati bergelimpangan di perbatasan Mekah. Sebab Abrahah datang daripada Yaman untuk meruntuh dan merambakkan Kaabah. Dengan tujuan Abrahah ni tuan-tuan, dia nak ratuhkan Kaabah ni, nak bangunkan Kaabah di Yaman. Sebab melihat ekonomi Mekah berkembang pesat, keyakinan Abrahah disebabkan bangunan Kaabah itulah seluruh manusia berkunjung pada musim haji menuju ke Mekah, sekaligus mengangkat ekonomi Mekah yang hebat. Abrahah dia orang nombor satu Yaman, berkulit hitam, berketurunan Habsyi. Dia nak bangunkan ekonomi negaranya, mengalih supaya pengunjung-pengunjung haji yang pergi ke Mekah mula beralih pergi ke Yaman. Ini cerita yang pertama yang disebut dalam Quran. Abrahah diazab bersama-sama dengan gajah-gajahnya. Bertepatan sekitar 40 ke 50 hari selepas peristiwa bergajah ini, lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam kitab sirah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Gajah itu diambil sempurna apa? Sempurna peristiwa ini. Walhal orang Mekah tak ada kalender. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan pada kelahiran Nabi tuan-tuan, malam itu banyaknya berlaku peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang disebut dalam kitab sirah. Yang saya nak sebut yang pertama iaitulah munculnya satu bintang Ahmad di langit yang dilihat oleh orang-orang Yahudi yang berkampung dan juga menetap di Madinah. Yahudi ini melihat pada malam itu ada satu bintang yang disebut dalam kitab mereka, gelarnya bintang Ahmad, yang munculnya hanya sekali sahaja bintang ini pada malam kelahiran Nabi akhir zaman.
Pada malam itu muncul bintang ni tuan-tuan. Yahudi yang memahami kitab ini lalu melihat adanya bintang di langit, mereka berlari-lari memanjat sebuah bukit di Madinah lalu berteriak kepada keseluruhan bangsa-bangsa Yahudi ini. Katanya, wahai Yahudi sekalian, wahai Yahudi sekalian, bangun. Telah munculnya bintang Ahmad di kaki langit, menunjukkan bahawa lahirnya Nabi akhir zaman pada malam ini. Yang keyakinan Yahudi, Nabi akhir zaman ini mampu menyelamatkan bangsa mereka. Bahkan mereka juga percaya bahawa Nabi akhir zaman ini lahir daripada Bani, keturunan mereka, Bani Israel. Maknanya anak keturunan Israel ini. Bangsa Yahudi juga keyakinan dia pada malam itu. Habis terbit belaka ni orang Yahudi yang berkampung di mana tengok, menangis mereka tuan-tuan, sukanya nangis kesukaan. Lahir dah Nabi akhir zaman, hak tunggu lama dah ni, puluhan bahkan ratusan tahun tunggu. Sayang dan malangnya tuan-tuan, Yahudi menolak Nabi SAW. Apa sebab? Sebab Nabi tidak lahir daripada keturunan mereka Bani Israel, lahir ikut Bani Ismail, anak cucu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ditolak Nabi disebabkan perkara ini sahaja. Walhal mereka menunggu Nabi SAW di Madinah puluhan bahkan ratusan tahun, tidak pernah keluar daripada Madinah, tidak berganjak lari daripada Madinah. Apa sebab ditunggu Nabi di Madinah ni? Sebab mendapat pesanan-pesanan dan wasiat-wasiat daripada tok guru mereka. Maknanya ahli kitab mereka sebelum itu. Kata tok guru mereka, wahai Yahudi sekalian, janganlah kamu tinggalkan Madinah ini. Masa itu disebut Yathrib. Jangan tinggalkan Yathrib ini. Yakinlah bahawa Yathrib ini merupakan kota yang akan sampainya Nabi akhir zaman ke sini. Sebab disebut dalam kitab mereka tuan-tuan, dalam riwayat Nabi akhir zaman akan berlakunya peristiwa hijrah daripada satu kota menuju ke satu kota. Dan kota yang dituju oleh Nabi SAW ini telah diperincikan satu persatu ciri-cirinya. Adanya bukit bukau kiri dan kanan, timur dan barat. Adanya lembah-lembah yang subur di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Dia menyaksikan ciri-ciri ini menepati bandar Yathrib. Lalu berkampunglah orang-orang Yahudi di Madinah puluhan bahkan ratusan tahun semata-mata tunggu Nabi akhir zaman. Benar tak penantian mereka ini tuan-tuan? Benar. Nabi SAW berhijrah min Makkahal Mukarramah ila al-Madinatil Munawwarah. Nabi berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah. Bahkan Yahudi menyaksikan Nabi, tapi dia tolak Nabi semata-mata kerana Nabi bukan Bani Israel. Tak boleh terima dia tuan-tuan. Bayangkan Nabi-Nabi sebelum ini. Selepas Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semua Bani Israel. Nabi di Bani Israel belaka tuan-tuan. Sekitar 5-6 orang saja Nabi mari ikut bahasa Arab ini. Maka sebab itu diterima Nabi SAW. Ini yang pertama, tanda iaitulah kelahiran Nabi akhir zaman, munculnya satu bintang Ahmad. Disebut dalam kitab lebih kurang komik, bintang yang berupa komik, ada ekor ni tuan-tuan, terang sungguh pada malam itu, terang langit ni. Nangis Yahudi, sukanya dia lahir Nabi akhir zaman. Tanda yang kedua iaitulah terpadamnya api sembahan orang-orang Majusi di Parsi. Pengikut agama Majusi ini mereka sembah api di kuil-kuil mereka. Pada malam tu api yang ribuan tahun ini tuan-tuan tidak pernah padam, mapuh pada malam tu. Mapuh. Api hak sembah dan puja sahaja mapuh. Api nak masak, nak panah badan, nak rebus air hidup. Api hak sembah mapuh pada malam itu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam kelahiran Nabi SAW, Abdul Muttalib atuk Nabi
menyaksikan terbalik dan tumbangnya satu persatu berhala-berhala yang dipacakkan di dalam Kaabah dan juga sekitar Kaabah. Terbalik habis berhala-berhala, terbalik. Bahkan balik tuan-tuan, patah riak pula. Tak ada angin, tak ada ribut ni, tiba-tiba patah. Pelik Abdul Muttalib. Rupanya pada malam itu Abdul Muttalib menyaksikan cucunya lahir daripada menantunya Aminah binti Wahab. Menyedari malam itu tuan-tuan, cahaya terang benderang di rumah Nabi SAW. Terang-terang sungguh. Nabi cerita dalam hadis di mana ibunya pernah menceritakan pada Nabi, ra'at ummi ka'annahu kharaju minha nurun adha'at minhu qusur Syam. Pada malam kelahiranku, kata Nabi, ibuku menyaksikan bagaimana cahaya terang tubik daripada dirinya. Terang sungguh pada malam itu, seolah-olah mampu menerangi istana-istana di Syam. Nabi lahir di Mekah, Syam ni di Palestin, jauh tuan-tuan. Terang sungguh pada malam itu, menunjukkan bahawa kemuliaan Nabi SAW. Nabi lahir dalam keadaan mendongak kepala ke langit, tubik-tubik sujud mendongak kepala ke langit. Para ulama sirah mengatakan hikmahnya seolah-olah Nabi bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal mendongak kepala ke langit. Satu nukilan dan riwayat yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, yang diambil Nabi SAW selepas kita 4 bulan ke 6 bulan. Dia ambil dijaga Nabi. Kata Halimah, pada satu malam aku terjaga daripada tidurku. Lalu aku mendapati anak susuanku ini, Muhammad bin Abdullah ini, tidak ada di tempat tidurnya, tidak ada di tempat pembuaiannya. Lalu timbullah risau dan bimbang dalam diriku ini, kemanakah anak susuanku ini? Walhal dia kecil lagi ni, Nabi kecil lagi ni, jalan tak boleh lagi, dalam keadaan merangkak baru. Merangkak ni sekitar 7-8 bulan gitulah. Timbul rasa bimbang, gusar dalam dirinya, mana anak cik dia ni? Lalu Halimah tu keluar dari rumah, menyaksikan Muhammad dalam keadaan merangkak, mendongak kepala ke langit, melihat bulan dan bintang. Lalu Halimah tu Sa'diyah berkata, sejak pada malam itu, yakinlah aku bahawa anak susuanku ini bukan anak biasa, tapi anak luar biasa. Halimatus Sa'diyah tuan-tuan, dia menyaksikan peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku pada diri Nabi SAW banyak. Sejak dia ambil Nabi daripada Mekah sehinggalah pulang ke kampungnya Bani Sa'ad, sampailah dijaga Nabi, disaksikan banyak. Baik, kemudian Nabi SAW tuan-tuan, saya nak sambung sikit lagi, lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah engkau dapati Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim? Ulama sirah membahaskan yatim ini disebabkan yang pertama, Nabi itu bakal membawa satu risalah yang besar dan agung. Lalu Allah Ta'ala tarbiyah Nabi, jaga Nabi, lindung Nabi daripada kecil lagi. Kemudian yatim juga supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar Nabi bagaimana perik jerihnya anak yatim. Nabi faham bagaimana perasaan susah payah anak-anak yatim ini, sehingga banyak hadis-hadis Nabi menceritakan bagaimana jaga anak yatim saja. Kata Nabi, orang yang jaga anak yatim macam 2 jari ni, rapaknya. Aku dengan penjaga anak yatim rapat begini. Dekat tuan-tuan, kalau jaga anak yatim ini disayang Nabi. Sebab dia anak yatim, dia sayang. Tapi awas, jaga anak yatim seolah-olah selangkah kaki di syurga pun boleh, ataupun selangkah kaki di neraka pun boleh. Salah bahan harta-harta anak yatim, cukup murka Nabi dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga anak yatim ni tuan-tuan, bukan setakat jaga atau uruskan hartanya, bukan setakat itu sahaja, bagi makan minum pakai tidak, jaga macam anak kita, memberikan pengajian dan juga pendidikan agama supaya jadi orang saleh dan sebagainya. Lahir dalam keadaan yatim. Bila lahir dalam keadaan yatim tuan-tuan, siapa hak sambut dia ni? Dah ayah tak ada, maka Abdul Muttalib lah yang menyambut Nabi SAW. Nabi juga melalui fasa-fasa sebagaimana kanak-kanak yang lain, sampai masa kita nak bagikan nama Nabi ini. Macam kita lah boleh anak cucu, sampai masa hari ke-7 kita nak bagilah nama. Cuma di sana tuan-tuan, tradisi ataupun adat bangsa Quraisy ini, mereka ini buat satu hari keramaian,
buat majlis-majlis sikit ni, bewah sikit. Kalau hari nak menamakan anak cucu mereka, lazimnya mereka membuat di tempat suci mereka, di hadapan Kaabah. Panggil orang kampung ramai-ramai, ada makan-makan sikit. Kemudian siapa ketua keluarga dia, bawalah ni anak cucu saya nama sekian, hak ni pula sekian. Kalau bertepatan dekat dengan jiran-jiran ataupun orang dekat-dekat lahir anak cucu, dekat-dekat tula, jadi buat sekali majlis, pakat makan ramai-ramai. Bila berkumpul semua orang-orang Mekah ni tuan-tuan, sampailah giliran Nabi SAW untuk diisytiharkan namanya. Siapa yang bawa Nabi ni? Dayah tak ada. Abdul Muttalib atau Nabi SAW yang di waktu itu merupakan penghulu Mekah, Sayyidul Mekah, pemimpin Mekah. Dikatakan dalam kitab sirah, Abdul Muttalib mendokong Nabi SAW lalu masuk ke Kaabah terlebih dahulu dan keluar Kaabah terus menuju ke makam Ibrahim AS. Lalu Abdul Muttalib naik ke satu tempat yang sedikit tinggi tuan-tuan, mendokong Nabi. Kata Abdul Muttalib, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya pada anakku ini memiliki hal yang besar padanya, lalu aku menamakannya Muhammad. Muhammad, kata Abdul Muttalib. Mendengar saja nama Muhammad tuan-tuan, setok serentak dengan itu tuan-tuan, orang-orang Quraisy terperanjat kejut dia. Lalu berteriak pada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib Sayyidul Mekah, wahai Abdul Muttalib pemimpin Mekah, nama menapa mu bagi pada anak cucumu ni? Tidak pernah kami dengar nama Muhammad ini. Menunjukkan Muhammad ni orang tak pakai lagi nama tu tuan-tuan. Hanya Nabi sahaja. Nabi orang pertama menggunakan nama Muhammad. Tidak pernah kami dengar Muhammad ini. Pelik sungguh. Hak ni pula kata, ya Abdul Muttalib, bukankah kita suka dan juga gemar menamakan anak-anak cucu kita ini dengan berhala-berhala sembahan kita ini? Mereka tuan-tuan suka letakkan nama anak cucu mereka ini nama-nama berhala sembahan mereka. Lata, Uzza, Manna, Isaf, Na'ilah, Hubal, Hebal dan sebagainya. Banyak ratusan ni berhala ni. Berhala dikatakan dipacak di sekitar Kaabah sekitar 360 ekor. Banyak tuan-tuan. Mana banyak lagi lah nama-nama berhala ni. Abdul Muttalib tak cara, tak canggah dia. Muhammad kata dia. Dah bila Abdul Muttalib berkeras begitu tuan-tuan, orang Mekah kena terima lah. Muhammad. Adalah makan-makan sikit pada malam itu tuan-tuan. Maka di sini tuan-tuan kena beringat juga kita ini. Kalau bagi nama anak cucu ni, jangan pilih nama pelik-pelik sangat. Pilih nama comel-comel dalam Quran. Dalam Quran laki puang ada belaka nama comel, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Malik dan macam-macam lagi. Kalau nama lelaki Harun, Ibrahim, Ismail, Yusuf, comel belaka tu Imran, semua dalam Quran ni. Kadang-kadang kita dapati masyarakat kita ni pelik-pelik nama. Maria Batrisha, bateri teguh. Bateri. Buh nama jangan pelik-pelik sangat tuan-tuan. Kalau buh nama pelik-pelik memang orang marah. Iman, cucu. Oh, cucu. Dan nama apa cucu? Cucu kita nama Tiang Api. Oh, memang orang marah tuan. Tiang Api. Tak ada tiang lain lah ke? Mana soalan gitulah dok. Padahal bukan uduh nama Tiang Api ni, tak ada Tiang Api payah kat kita. Tapi hendak buh nama ni. Dah adik dia tu nama apa? Adik dia divider. La ilaha illallah, divider hitam putih ke kuning hitam? Orang tanya pula jadi pelik. Muhammad nama comel. Persoalan saya tuan-tuan, daripada mana Abdul Muttalib boleh ilham Muhammad ini? Padahal dia orang duduk sekali dengan Mekah juga, tak pernah dengar nama Muhammad, tapi letak nama Muhammad ini. Peristiwa ini berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Abdul Muttalib bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya yang lain, ada 3 orang lagi berdagang menuju ke Syam. Sulaiman bin Mujazi', Hulailah bin Hajish dan juga Imran bin Rabi'ah. Mereka ini ketua suku Sakat masing-masing. Kita katakan ini rombongan diplomat ini. YB ni, menteri-menteri berdagang ke Syam. Sesampai saja di Syam, bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, ahli kitab. Ahli kitab ni tuan-tuan, memang dia kenal Nabi ni detail, sebab mereka ni mengaji kitab.
allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini ahli-ahli kitab, sama ada ahli kitab Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani. Mereka ini mengenali Nabi SAW lebih daripada anak-anak mereka. Detail itu tuan-tuan. Akhlak Nabi, bagaimana susur galu keturunan Nabi, lahir kat mana, dia tahu belaka. Dia tahu. Dalam bab ayah atau anak, siapa lebih kenal tuan-tuan? Semestinya ayah lebih kenal pada anak. Ayah kenal anak lebih daripada anak kenal ayah. Sebab anak ni lahir-lahir, ayah tua dah. Ayah kahwin dah. Kita malah, oh ayah kita alhamdulillah juru sungguh, kita kata. Kaki sujud semua. Kita tak tahu masa muda lu kaki belaga ayam rupanya. Tapi kita tak tahu cerita tu. Contoh. Baik, ayah semesti lebih kenal anak-anak mereka. Yahudi lebih pada tu kenal Nabi SAW, tuan-tuan. Lalu pendeta ini bertanya pada Abdul Muttalib, kamu semua ini daripada mana? Kata Abdul Muttalib, min jaziratil Arab. Kami ini daripada semenanjung Arab. Ya, daripada mana semenanjung Arab itu? Kami daripada Mekah. Mekah sesungguhnya akan lahirnya Nabi akhir zaman daripada tempat kalian ini, yang namanya Muhammad. Tengok tuan-tuan, disebut dah Nabi lahir tak lagi. Kata Abdul Muttalib, dan mu tahu mana? Telah diperincikan, diceritakan dalam kitab-kitab terlebih dahulu. Kitab-kitab kami cerita dah. Mendengarkan istilah Muhammad inilah tuan-tuan, Abdul Muttalib dia tanam dalam diri dia. Bukan Abdul Muttalib saja, sahabat-sahabat dia kita juga. Sekembalinya ke Mekah, kalaulah ditakdirkan lahir anak cucu lelaki, dia nak bagi nama Muhammad dengan harapan inilah menjadi Nabi akhir zaman. Dengan hikmah ilahinya tuan-tuan, tidak berapa lama menantunya Aminah binti Wahab melahirkan Nabi SAW. Lalu dinamakan Nabi dengan Aminah. Ini asal nama Nabi SAW. Nabi orang pertama yang menggunakan nama Muhammad. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu membesarlah Nabi SAW di peringkat awal disusukan oleh Suwaibah, hamba kepada isteri Abu Lahab. Maknanya hamba kepada mak saudara Nabi, mak saudara dia sendiri, isteri Abu Lahab. Abu Lahab itu mak saudara Nabi. Disebut dalam kitab sirah tak lebih daripada sekitar 4 bulan ke 6 bulan sahaja. Selepas daripada itulah berpindahnya tangan penyesuan pada Nabi SAW pada Halimatus Sa'diyah. Di sinilah tajuk seterusnya saya nak masuk bab bagaimana Nabi SAW dengan Halimatus Sa'diyah. Terlebih dahulu, bagaimana kita boleh tertanya, orang-orang Arab Quraisy, mereka ini menitipkan anak-anak kecil mereka pada orang-orang kampung yang jauh dengan Mekah, pada orang-orang Arab Badui. Orang Mekah, dia atau anak dia ingin menyusu, kamu dia ada. Sebenarnya tradisi dan budaya dah tuan-tuan begitu di peringkat awal. Yang seterusnya ada faktor yang lain, iaitulah orang-orang bandar, iaitu orang Mekah, mereka meletakkan atau meletakkan anak-anak cucu mereka ini pada orang-orang kampung yang jauh dengan bandar, pada Arab-Arab Badui, di atas 2 faktor. Faktor yang pertama, faktor kesihatan. Cuaca di bandar ini tidak comel sebagaimana cuaca-cuaca di kampung tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pergi tengok orang-orang Kuala Berang, cuaca-cuaca dia comel. Walaupun naik kereta, naik motor atas jalan tu ngelok-ngeloklah sikit. Bak taik lembu banyak. Sekalah belang-belang elok, langgar juga kembur kali taik lembu. Tuan-tuan tengok orang-orang sana, kulit-kulit comel. Sebab dia di hulu. Kita ilir ni nak jaga kesihatan anak-anak cucu dia. Faktor yang kedua iaitulah faktor bahasa. Di bandar telah bercampur dah bahasa ni tuan-tuan. Berbeza dengan di kampung, masih lagi keaslian dan ketulinan bahasa itu masih utuh, comel bahasa Arab dia. Atas faktor ini. Begitu juga orang-orang Quraisy ini, mereka suka letakkan anak-anak mereka supaya hidup berdikari. Di peringkat awal ni susah sikit pun tak apa, supaya membentuk saksiah yang comel. Hidup dalam keadaan serba tidak cukup ini tuan-tuan banyak mengejar kehidupan kita ini.
Gitu juga kadang-kadang bila kerja di kampung ni, tolong ayah susu dia, ibu susuan dia dan sebagainya, akut kayu api, dia akut air, tolonglah menternak dan sebagainya, membentuk fizik yang comel. Ini atas faktor inilah. Ini kondisi orang-orang bandar. Yang kedua tuan-tuan, kondisi orang kampung. Kita kena tengok dulu apa sebab supaya kita memahami sirah ini secara lumat, secara molek. Kemudian tuan-tuan, di perkampungan Bani Sa'ad, mereka ini tinggal jauh dengan bandar sekitar 160 atau 170 kilo. Perjalanan ni jauh ni. Kalau jalan naik unta ambil masa 2-3 hari. Dan orang-orang kampung ini mereka hidup susah, miskin. Halimah ni keluarga susah, miskin. Kehidupan mereka menternak binatang. Sebab di pegunungan sedikit cuaca sejuk, berbatu-batu. Mereka tidak bercucuk tanam, mereka menternak binatang sahaja. Kemudian ada musim-musim tertentu wanita Bani Sa'ad ini, Halimah juga sahabat-sahabat dia, puan-puan lain ni, ibu-ibu yang lain ini, ada musim tertentu mereka menuju ke bandar, iaitu menuju ke Mekah untuk bekerja mengambil upah susukan anak-anak orang bandar. Ni pergi kerja tuan-tuan, pergi kerja. Hari ni mudah bahasanya kita kata kita atau ngasuh lah, gitu istilahnya, atau ngasuh anak ni, ada orang jaga. Mereka ni pergi bandar, ambil upah nyusukan anak-anak orang bandar. Ambillah 2 tahun, setahun kontrak ni, buat balik anak-anak orang bandar, bayi-bayi kanak, buat balik kampung ni jaga. Adalah gaji bulan-bulan. Bukanlah 2 tahun kontrak, 2 tahun tak pernah tengok anak, tak begitu. Maknanya minggu-minggu, bulan-bulan pergilah. Kita tengok ada masa, kita tengok ulang alik kadang-kadang hak Mekah pergi, ada hak bulan ni main ni. Begitulah. Dengan harapan bila pergi ke bandar ni dapatlah anak-anak orang-orang senang, orang kaya, hartawan, bangsawan, pemimpin-pemimpin Quraisy, supaya adanya gaji imbuhan yang didapat. Sebab tak ada kerja lain dah untuk sara hidup mereka ini. Baik, kita pergi pada hari perjalanan Halimatus Sa'diyah juga bersama suaminya, anaknya dan juga sahabat-sahabatnya daripada perkampungan Bani Sa'ad ini nak tuju ke Mekah, ambil upah menyusukan anak-anak orang bandar. Dikatakan Halimatus Sa'diyah menunggang seekor unta. Untanya tidak sihat, kurus dan ada kudih-kudih di badan. Suaminya Haris tak boleh naik unta sekali sebab unta tak gagah. Memandai suami tarik saja unta ini, ditarik saja. Jadi atas unta ini Halimah dan juga anaknya Abdullah. Berbeza dengan kondisi unta sahabat-sahabat Halimah yang lain. Mereka ini unta dia sihat, gagah. Jadi suaminya dan juga hak puan-puan lain ini boleh naik atas unta. Perjalanan mereka pergi serentak ke Mekah. Disebabkan unta Halimah lemah, menyebabkan Halimah ini duduk di kondisi belakang sekali, kena tinggal jauh orang. Sehinggakan wanita-wanita Bani Sa'ad berteriak pada Halimah, katanya, Ya Halimah, Ya Halimah, cepatkan sedikit untamu, lambatnya untamu menyebabkan lambatnya perjalanan kami. Kata Halimah, nak aku mana hak ni je ada Honda Samah tuan-tuan, nak atuk dengan suku depan, nak atuk dengan Honda SS5, mana boleh tau, hak ni je ada. Umpamanya begitulah, menyebabkan Halimatus Sa'diyah duduk belakang sekali. Saya dia sampai dulu dah Mekah. Halimah sampai lambat, sampai sahaja Halimah ke Mekah, anak-anak hartawan, bangsawan, pemimpin Quraisy, hak malai, hak lain tu habis dah. Saya diambil belaka dah. Tinggal seorang saja lagi tuan-tuan yang belum tidak diambil untuk susukan ini, anak yatim. Dah ambil, tak ada orang ambil dia, anak yatim. Halimah tengok anak yatim. Walaupun Halimah timbul dalam hati ni cinta pada anak yatim ini, suka dia tengok. Tapi mikir mari nak kerja, nak cara hidup dia, anak-anak dia. Bukan mari saja-saja ni, bukan cuma dah perjalanan yang jauh. Nabi anak yatim ayah tak ada, walaupun atuk dia tuan-tuan pemimpin Quraisy, orang nombor 1 Mekah. Tapi kita kena faham bahawa pemimpin bukan bermakna kaya. Mereka bekerja menguruskan masyarakat Mekah. Dalam masa yang sama, untuk sara hidup mereka ini, mereka berdagang, mereka berniaga.
Keturunan Nabi daripada atuk dia daripada dulu dah berniaga. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Orang-orang Quraisy kebiasaan mereka berdagang. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas berdagang ke Syam. Dia tidak kaya. Masa nak balik, mari nitah ni daripada balik tangan kosong. Baik ambil jugalah. Anak yatim lah. Tapi mikir juga. Dia dah susah dah. Nak kena adik sing suami dia juga. Wak masuk pula orang lain, mikirlah. Di sinilah suaminya Haris mengambil peranan. Kata suaminya, ya Halimah, jika benar engkau nak ambil anak yatim itu, ambil saja Halimah. Mana tahu anak ini memberikan keberkatan kepada kita, barakahnya keluarga kita. Sini bila dengar begitu saja tuan-tuan, Halimah terus bergegas mengambil Nabi SAW. Sepakat dengan keluarga Nabi, dia nak baliklah. Keajaiban berlaku tuan-tuan apabila Halimah mendukung Nabi SAW dalam dakapannya. Tiba-tiba susu Halimatus Sa'dah jadi bekor selalu dua-dua. Jadi bekor selalu ni, ada susu pula. Padahal dalam perjalanan menyusukan anaknya Abdullah tak cukup, lapar, menangis anak dia. Mendukung saja Nabi dalam dekapannya, tiba-tiba bekor selalu susu ni jadi banyak. Menyusukan anaknya sampai kenyang, sehingga sebelah lagi susukan Nabi SAW sampai kenyang. Untanya hak tadi, hak lemah, hak kuruh, tiba-tiba jadi gagah meloncat-loncat tuan-tuan. Haris tak mampu nak kawal suaminya ni. Akhirnya Haris panjat atas unta ni nak kawal unta. Perjalanan balik menyebabkan semua sekali suaminya Haris, Halimah, Nabi dan juga Abdullah boleh naik sekali dah atas unta ni. Saing dia balik dulu dah. Jauh dah saing dia tinggal. Sekapung dua dah tinggal ni. Tiba-tiba unta ini berjalan laju menyebabkan dang potong seorang-seorang. Potong ni satu-satu ni. Wanita Bani Sa'ad kembali berteriak pada Halimah, ya Halimah, adakah unta yang kau tunggang itu unta yang tadi? Kata Halimah, ya. Tak ada tukar-tukar pohon ni yang ada. Perlahankan sedikit untamu. Lajunya untamu menyebabkan kami terkejar-kejar. Lain dah pula tuan. Kata Halimah, nawak warna, bukan dia kawal. Ni barang unta ni bukan dia kawal. Ini menunjukkan jawapan comel daripada Halimah ni tuan-tuan. Cuba bayangkan kita duduk situ. Selu kau sikit, laju sangat odang nak kerja ni. Agak-agak kita jawab gua ni. Padam muka mu. Natang gua masa mari dia rapat jik mu tinggal. Kalau kita dak contoh. Masa Alif mari dia tinggal kita rapat. Ali balik kalau kita laju pula dia suruh kita selu. Padam muka mu. Contoh kalau gitu. Dak, Halimah tidak begitu. Disebut di antara Arab Badui yang terbaik iaitulah Bani Sa'ad. Di antara wanita-wanita yang baik terpuji akhlaknya di kalangan Bani Sa'ad itulah Halimatus Sa'diyah. Tengok tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala aturkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir daripada keturunan yang mulia melalui dua jaluran haramain, dua jaluran tanah haram. Mekah ikut ayah dia, Madinah ikut mak dia. Dijaga pula orang yang terbaik di kalangan wanita-wanita Bani Sa'ad. Orang sebut dah nama Halimah ni, orang kenal dah, dia orang baik. Sesampai saja di perkampungan Bani Sa'ad tuan-tuan, dikatakan di waktu itu dilanda kemarau yang panjang, menyebabkan tanah-tanah kering, rumput-rumput kering, daun-daun berguguran, tanah ngekoh-ngekoh. Bukan macam kita ni hujan banyak. Tiba-tiba hujan turun dengan renyai-renyai tuan-tuan. Dikatakan Halimatus Sa'diyah dan suaminya sampai di rumahnya di waktu malam. Di rumahnya terdapat 3 ekor binatang peliharaan Halimah. 2 ekor kambing ataupun domba, seekor jantan, seekor betina, dan seekor lagi unta betina. Melihatkan tiba-tiba unta ataupun kambing ini ada susu penuh di katung tuan-tuan. Mari mana tak tahulah. Padahal dia tak jaga pun binatang dia pergi Mekah. Hari suami tengok ada penuh susu di katung ni. Perah sampai kepeh, kembung pula. Perah kepeh, kembung pula ni. Lalu susu ini dibagikan, diminumkan pada anak-anak Halimah yang dikatakan banyak anak Halimah ni ramai. Habis kenyang belaka sampai tidur belaka tuan-tuan. Susu lebih lagi diagihkan pula pada jiran-jiran tetangga. Cukup lagi belaka ni.
Haris yang menyaksikan peristiwa ini berkata pada Halimah, "Ya Halimah, ya Halimah, saksikan. Sesungguhnya ini keberkatan, barakah anak yatim yang kau ambil ini." Kata Halimah tu Sa'diyah, "Sesungguhnya itulah malam yang paling indah dalam hidup kami." Semua berkecukupan belaka, tuan-tuan. Orang-orang kampung bercakap-cakap pasal Halimah. Kata mereka, "Sekiranya engkau mengembala kambing-kambingmu," mana bahasa kita kalau pergi kena kambing itu, "hantarlah ke padang Halimah tu Sa'diyah, perkampungan Bani Sa'ad. Nescaya engkau dapati kambing-kambingmu pulang dalam keadaan sihat, gemuk, penuh susu di katung." Orang kampung pula sebut begitu, tuan-tuan. Sehinggalah keberkatan mengalir di perkampungan Bani Sa'ad. Mengalir, tuan-tuan, hebatnya. Lalu tibalah saat habis kontrak 2 tahun, nak hantar pulang Nabi pada pangkuan keluarga Nabi. Pakat sedih belaka. Gilah bawa Nabi jumpa keluarga dia, minta pujuk rayu nak jaga lagi. Padahal kontrak habis dah. Boleh tahu nak jaga lagi Muhammad ni, boleh tahu tak payah bayar lah, tak payah bayar, nak jaga je. Diceritakan satu persatu bagaimana keberkatan Nabi ni, barakah Nabi SAW ini. Takdir hikmah ilahinya, tuan-tuan, Allah Ta'ala izinkan. Ini keluarga Nabi izinkan, walaupun sedih. Maksud Nabi sayang, tapi nak jadi begitu. Membesarlah Nabi SAW bersama-sama dengan keluarga Halimatus Sa'diyah sehinggalah menginjak sekitar 5-6 tahun. Sampailah di usia 5 ataupun 6 tahun, tuan-tuan, berlakulah peristiwa besar pembedahan dada Nabi SAW. Diceritakan Halimah sedang masuk, tiba-tiba anaknya berlari-lari dalam keadaan tergesa-gesa. Ibu, sesungguhnya 2 orang pemuda sedang cuba untuk membunuh adik kami Muhammad. Halimah tu Sa'diyah bergegas berlari menuju pada Nabi SAW. Tengok-tengok Nabi sudah dalam keadaan terbaring. Baring dah, tuan-tuan. "Ya Muhammad, apakah yang berlaku?" Kata Nabi SAW, "2 pemuda berbaju putih membelah dadaku, mengeluarkan hatiku, dibasuh dalam sebuah bejana, kemudian dimasukkan balik ke dalam dadaku ini dan dijahit." Lalu dia berlalu. Halimah dalam keadaan serba takut, tuan-tuan, buka baju Nabi, tengok buka Nabi, benar-benar ada jahitan pada Nabi SAW. Saya perlu hurai juga kan di sini, tuan-tuan. Pembedahan dada Nabi SAW bukan bermakna Nabi itu berdosa. Kita pernah sebut sifat Nabi iaitulah ismah, terlindung dan terlepas daripada dosa-dosa. Allah Ta'ala jaga Nabi. Satu masa kecil Nabi pernah offer pada sahabat-sahabat dia, "Boleh tak siapa-siapa nak jaga kambing ini, aku nak pergi tengok hari keramaian orang-orang Arab nikah." Sebab sahabat-sahabat dia cerita, "Mu tak mau tengok ke Muhammad, nu orang nikah nu banyak makanan-makanan yang lazat, ada tarian-tarian, wanita-wanita yang cantik, Nabi nak pergi tengok." Baru saja nak pergi tengok, tuan-tuan, Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai esok baru bangun. Esok bangun nak pergi pula, tidur pula, dosa pula bangun. Lepas tu nak pergi 3 kali Nabi nak pergi, tak boleh juga. Sejak daripada itu kata Nabi, aku tak pernah pergi lagi. Nabi ni ismat, tak ada dosa, tuan-tuan. Bukan nak bersih dosa Nabi, tak ada. Apa maksudnya? Simbolik daripada pembelahan dada Nabi SAW ini kepada kita umat akhir zaman. Perlunya ada masa-masa tazkiyatun nafsi, menjaga atau menyucikan hati kita ini. Ada masa-masa kita dengan Allah Ta'ala, 3-4 pagi bangun, kita bermunajat pada Allah, memohon keampunan, meratap, menangis kita ni, cerita pasal kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nak begitu. Kena adanya baca Quran, ada masanya kita tambah sembahyang sunat, puasa dan sebagainya. Tazkiyatun nafsi untuk kita. Yang ketiga, kata ulama, di sinilah membahaskan makna Nabi itu rahmat buat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat buat sekalian alam kecuali syaitan dan juga iblis. Di mana Allah Ta'ala perintahkan malaikat buang satu tempat atau sudut ruang dalam hati Nabi yang tempat syaitan dan juga iblis duduk. Kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang ada lagi asap-asap dan sebagainya sebab ada ruang itu lagi. Kemudian dipulangkan Nabi SAW pada pangkuan keluarga Nabi SAW. Tidak banyak riwayat yang menceritakan bagaimanakah hubungan Nabi selepas dihantarnya Nabi SAW ke Mekah
Bagaimana hubungan Nabi dengan Halimah ni lepas tu tidak banyak diceritakan. Yang saya bertemu dengan satu nukilan tuan-tuan, di mana diriwayatkan Halimatus Sa'diyah kembali ke Mekah di usia Nabi SAW umur 25 tahun selepas Nabi berkahwin dengan Khadijah. Halimah pergi ke Mekah mengadu nasibnya bahawa kampungnya kembali dilanda kemarau dan Halimah serta keluarganya jatuh miskin pula. Susah balik tuan-tuan. Di waktu itu Nabi seorang pedagang yang besar, Khadijah isterinya seorang hartawan. Lalu Khadijah mempamerkan akhlak yang terpuji pada Halimatus Sa'diyah dengan hidangan-hidangan makanan yang baik. Kemudian sepakat Nabi dan juga Khadijah menghadiahkan pada Halimatus Sa'diyah 40 ekor domba ataupun kambing. Pulanglah Halimah bersama-sama dengan hadiah pemberingan Khadijah binti Khuwailid. Menunjukkan bahawa hubungan ni tuan-tuan, walaupun ibu susua dengan anak susua, tidak akan terputus, tidak terputus. Khadijah walaupun tu bukan mak tua dia, tapi itu ibu susuan suami dia je, tak mempamerkan akhlak yang terbaik. Kemudian riwayat yang terakhir menyatakan bahawa di saat Nabi berusia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, Halimatus Sa'diyah dalam keadaan sudah senja dan berusia kembali menuju ke Mekah. Apa sebab tuan-tuan? Apabila mendengarkan anak sesuanya Muhammad mendakwa jadi Nabi, mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, membawa sebuah ajaran Islam, ajaran yang baru, bercanggah dengan kefahaman nenek moyang mereka sebelum itu. Agak macam-macam tohmoh Nabi bawa ajaran sesat ni, ajaran yang canggah dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Hampir keseluruhan orang-orang Mekah yang kenal Nabi SAW tak terima Nabi. Hanyalah picisan-picisan golongan fakir miskin, golongan hamba sahaja, sahabat-sahabat dekat hak terima Nabi. Sikit sangat tuan-tuan. Orang tak percaya. Halimah orang khabar dia, "Nu anak susuanmu nu, Mekah nu Muhammad ngaku jadi Nabi, bawa agama baru, agama sesat." Halimatus Sa'diyah tidak berganjak tuan-tuan. Halimatus Sa'diyah tidak gugat sikit. Tanpa was-was Halimatus Sa'diyah bersusah payah disebut berjalan-jalan naik unta dan sebagainya menuju ke Mekah yang jarak 160 kilo untuk beriman pada Nabi SAW semata-mata. Dikatakan Halimah ini tua sangat dah, uzur sangat dah dia. Bayangkan tuan-tuan, masa dia ambil Nabi umur setahun, Nabi masa lepas dia 6 bulan, dan masa tu anak dia ramai dah, boleh jadi 30-an 40-an, dah tambah pula 40 tahun. Ulama sirah tidak spesifik berapa umur Halimah, tapi disebut telah uzur dan sakit dah, tua sangat, 80 mungkin 90 gitulah. Bersusah payah menuju ke Mekah untuk beriman dengan Nabi SAW semata-mata, beriman dengan Allah, menerima Islam, melafazkan syahadah di hadapan Nabi SAW, yang akhirnya diriwayatkan Halimatus Sa'diyah wafat dalam keadaan Islam. Keadaan Islam tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa siri bagaimana cerita Nabi SAW bersama-sama dengan Halimatus Sa'diyah dan keluarganya di perkampungan Bani Sa'ad. InsyaAllah kalau ada lagi masa-masa yang panjang, kita akan bertemu dengan siri Khamar Bani Hashim, sirah Nabi SAW ini pada siri yang ketiga pula. Saya rasa untuk malam ini setakat itu dulu. Terima kasih di atas jemputan. Mohon maaf salah dan silap, juga mengambil masa yang sedikit lama menceritakan sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan apabila kita kembali mengingat sirah-sirah Nabi SAW ini, timbullah rasa kecintaan kita pada Nabi SAW, rasa sayang kita pada Nabi SAW, agar kita kelak dibangunkan bersama-sama dengan orang yang kita sayang. Sebagaimana Nabi SAW sebut, kelak kamu akan dibangunkan bersama-sama dengan orang-orang yang kamu sayang dan cinta. Mudah-mudahan kita bersama Nabi SAW. Saya sesuka setakat dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.